Muhammad Jalaluddin Ahmad Ramli atau lebih dikenali sebagai Lal, seorang pelukis mural sepenuh masa. Berpengalaman selama 24 tahun, insan seni ini seorang yang cukup berwawasan. Menurut beliau, masyarakat seharusnya sedar mural ialah seni yang dapat mendidik dan memotivasikan individu menerusi lukisan yang dihasilkan. Justru, banyak hasil seni beliau menghiasi dinding sekolah di sekitar Lembah Kelang yang syarat dengan mesej. Wartawan Zaim Helmi Zaini membawakan anda kisah Lal, pelukis mural. Dikenali dengan panggilan Lal Artis, Muhammad Jalaluddin Ahmad Ramli seorang pelukis. Karier seninya bermula apabila dia berhijrah ke ibu kota dari Ipoh 25 tahun lalu. Berusia 45 tahun, Lal sudah 11 tahun melukis mural sepenuh masa. Walaupun pada awalnya dia lebih aktif sebagai kartunis, ilustrator dan pengajar seni. Lal juga pernah menimba pengalaman dan berkhidmat di beberapa buah syarikat penerbitan dan produksi. Mengimbau kembali laluan hidup yang lalu, minat Lal melukis tidak dapat sokongan sepenuhnya dari keluarga. Saya ingat balik, mak saya memang tak apa gemar lah saya melukis. Tapi entah macam mana, setelah saya menghantar kartun kepada Gila-Gila pada tahun 83, dalam ruangan Mekah di Gila-Gila, saya ikut macam mana tip-tip arwahnya Pak Jab ataupun Rejab Haid, Allahyarham Rejab Haid kan. Masa tu dia kira penghulu kartun Mekah di Gila-Gila. Walaupun pada awalnya keluarga tidak mempersetujui dengan keputusannya berkecimpung dalam bidang ini, kini Lal membuktikannya bahawa dia boleh berjaya. Pada tahun 2002, dia berjaya menubuhkan syarikatnya sendiri. Bermula sebagai kartunis sambilan, kini anak kelahiran Pengkalan Cepa, Kelantan ini mempunyai 8 orang pekerja terlatih yang membantunya menerajui perniagaan melukis mural di sekitar Lembah Kelang. Sebenarnya saya terjebak dalam pembahitan kartun setelah saya ini memang peminat setia majalah Gila-Gila. Setelah saya menghantar kartun kepada Gila-Gila pada tahun 83, dalam ruangan Mekah di Gila-Gila, saya ikut macam mana tip-tip arwahnya Pak Jab ataupun Rejab Haid, Allahyarham Rejab Haid kan. Tapi ruangan ni tidaklah begitu besar ruangan dia cuma kecil sahaja. Tetapi masa tu karya yang disiar memang imbuhannya memang besar. Jadi daripada situ kita ataupun pelukis tu boleh begitu bangga. Seawal jam 8 pagi, Lal tiba di Sekolah Kebangsaan Taman Setiwangsa. Dia bersiap sedia untuk memulakan kerja. Melukis mural kini merupakan mata pencarian utamanya. Hasil seninya menghiasi dinding-dinding kosong sekolah ini sejak 4 tahun lalu. Tiap satunya ada mesej yang tersirat bercirikan hidupan alam semula jadi maupun motivasi. Menurut Lal, kerja melukis mural mungkin nampak mudah, tetapi hakikatnya seseorang pelukis perlu mempunyai kesabaran, ketelitian dan disiplin yang tinggi bagi menghasilkan mural berkualiti. Bukan sekadar sedap dipandang mata, mural yang dilukisnya sentiasa membawa mesej positif, apatah lagi ia ditujukan kepada para pelajar sekolah. Mural sebenarnya arti kata dia berbentuk lukisan yang berskala besar ataupun public art. Public art ni macam lukisan untuk public lah, audience kan. Memilih alam semula jadi sebagai lakaran utama, dia meletakkan sepenuh jiwanya sewaktu melukis.
Jadi saya dapat menyelami perasaan alam, kehidupan. Macam mana manusia punya kehidupan, macam mana alam punya kehidupan. Jadi saya apply dalam mural ni. Saya sudah mengacau warna ni supaya dia lagi lebih nampak cair, dia bagi memudahkan untuk diwarnakan di atas dinding. Dia kalau kita tak kacau dia, jadi dia tak betul-betul lekat ataupun tak betul-betul mixing colours. Apabila kita nak mixing colours tu dia tak berapa inilah, tak berapa real lah. Cepat atau lambat sesebuah karya muralnya disiapkan bergantung pada saiz mural itu sendiri dan subjek yang mahu dilukis. Jika subjeknya rumit, ia mengambil masa kerana ia memerlukan ketelitian tinggi. Hayat mural yang dilukis boleh mencapai sehingga 6 tahun kerana Lal menggunakan cat yang berkualiti tinggi berbaloi dengan nilai bayaran yang dikenakannya. Sekarang saya tengah membuat bahagian gunung supaya bagi nampak lagi lebih menarik lah. Itu yang mengambil masa jugalah untuk menghaluskan bahagian tepi-tepi lereng-lereng gunung tu supaya bagi nampak menarik lah. Mural berukuran 24 kaki kali 10 kaki boleh mencecah sehingga RM2,000 hingga RM3,000. Namun bagi Lal, harganya masih boleh dibawa berbincang. Mural ini bukan sahaja menjadi penghias di dinding-dinding bangunan sekolah, malah ia boleh dilakukan di pejabat, restoran, tadika, rumah dan sebagainya. Ujarnya yang turut mengadakan kelas lukisan dari rumah ke rumah. Lal gembira mengambil keputusan untuk menjadi pelukis bebas sepenuh masa. Baginya, kerja makan gaji tidak dapat memberikannya kepuasan dalam berkarya. Setakat ini, ratusan lukisan mural telah dihasilkan oleh Encik Muhammad Jalaluddin. Tapi di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa ini, sebanyak 30 buah lukisan mural pelbagai saiz telah dihasilkan oleh beliau. Seperti mana contoh di belakang saya sekarang, beliau telah menyiapkan lukisan mural yang berukuran 7 kali 11 kaki. Dan saya nak minta Encik Jalal tolong ajarkan saya macam mana nak melukis lukisan mural ini. Okey, Abang Jalal, boleh tak ajar saya macam mana nak lukis sikit lukisan mural? Boleh? Boleh. Buat ke sini. Bawah, habiskan sampai ke bawah. Okey, sekarang saya nak cubalah. Ini pertama kali nak buat ni. Okey. Nak melukis ni sebenarnya memerlukan kreativiti, ketenangan dengan kemahirannya. Yang paling penting ketenangan. Apa berlaku sekarang saya tak tenang. Sebab tu dah jadi tebal dah sekarang. Setiap karya muralnya dilukis dalam rupa berbingkai untuk menghiasi bangunan blok A, B, C dan D Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa ini. Sebenarnya, puluhan mural karya Lal telah menghiasi sekolah itu sejak tahun 2008 lagi. Bermatlamatkan, mententeramkan minda dan menyejukkan pandangan mata, lukisan mural berkonsepkan alam paling digemarinya. Daripada hasil lukisan yang telah dilukis oleh Encik Jalaluddin, saya dapati lukisan dia menepati kehendak sekolah dan juga guru-guru, dan saya dapati dia sangat teliti apabila menghasilkan sesuatu lukisan. Setakat ini ada permintaan daripada pelajar-pelajar sekolah ini untuk memanggil Encik Jalaluddin untuk menjadi tenaga pengajar bagi Persatuan Seni. Cuaca antara halangan Lal menyudahkan kerjanya. Air hujan akan menjejaskan hasil karyanya yang belum kering sepenuhnya di dinding yang terdedah. Memang cuaca main peranan juga dalam melukis mural. Sebab kalau sudah hujan ataupun kalau sudah memang tak boleh jadi apa kalau hujan lah. Tapi kalau panas tak apa. Jadi bang, dalam banyak-banyak lukisan mural dikatakan ini paling susah. Ya. Kenapa tu bang? Sebab dari segi struktur pokok tu kita kena ambil kira dari segi realistik lah.
elemen-elemen yang ada di dalam nature tu kita kena combinekan. Saya kena combinekan supaya dia nampak lebih realistik. Ilham idea lakaran ni datang daripada mana? So, saya kena ada inspirasi lah, kena ada feeling, ada touching, lepas tu kena realise kan, supaya bila kita apply dalam warna jadi dia nampak lagi lebih hidup, jadi dia ada power lah. Kembali ke rumah yang juga studionya, keluargalah sumber inspirasinya. Seperti mana-mana pelukis lain, Lal menyimpan impian untuk mengadakan pameran di luar negara. Antara pameran yang pernah disertainya ialah pameran bakat seni muda sezaman, pameran terbuka Galeri Shah Alam dan Balai Seni Lukis Negara. Kini anak bongsunya turut menunjukkan minat terhadap seni lukis. Baginya, minat anaknya ini menjadi kebanggaannya, disertai oleh sokongan isteri yang tidak pernah putus. Selalu bagi nasihat kat dia lah supaya banyakkan bersabar. Berdoa selalu pada Allah. Macam yang suruh anak-anak pula macam mana? Alhamdulillah, boleh lah. Lal serius menajamkan skil melukis mural atas saranan seorang rakan yang mahukan dirinya menjadi kelainan dalam berkarya. Berbekalkan pengalaman bertahun-tahun, pantas sahaja tari jari jemari Lal, pelukis mural mengoleskan pelbagai rona cat pada permukaan dinding. Sebaik memegang bros, Lal fokus menjiwai karya yang mahu dilukisnya. Lal mahir mengeksploitasi warna. Tanpanya, karya pasti hambar, tidak bernyawa. Nak sebagai makanan berkhasiat juga haiwan kesayangan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran dan kami berharap anda seisi keluarga terhibur dengan paparan yang kami bawakan. Baiklah, seperti biasa, jikalau anda ingin memuat turun program malam ini, anda boleh melayari www.tonton.com.my. Kami juga turut mengalu-alukan cadangan anda di facebook.com/majalah3. Terima kasih dan jumpa lagi di minggu hadapan.